Bising betul lah. Hampir setiap malam bunyi ketuk-ketuk. Apa nak jadi ni? Dah lah bang. Tidur sudah bang. Macam mana saya nak tidur? Setiap malam tau. Bunyi ketuk-ketuk-ketuk. Saya ni awak tahulah. Tak boleh dengar bunyi bising sikit. Nak tidur pun susah. Cuaca dah baik. Bunyi bising ni pula. Tengok. Awak dengar tu. Hai! Dah pukul 11 lah, orang nak tidur. Ini kiriman yang saya terima daripada Encik Nur Arifin. Kisah ini berlaku di sebuah blok di kawasan Bedok. Kata Encik Muhammad Nur Arifin, kata Encik Nur Arifin, pengalaman yang beliau nak ceritakan ini berlaku di salah sebuah blok, iaitu beliau tinggal di salah sebuah blok di Bedok. Tak boleh beritahu blok mana. Tapi katanya di sini pada waktu itu, Kisi, tidur malam saya ni selalu terganggu. Malam-malam hari bunyi orang bertukang, Kisi. Saya pernah telefon polis. Banyak kali saya telefon. Polis datang. Datang, pergi ke rumah saya dan tanya, daripada mana bunyi bising. Saya kata tunggu nanti. Dengar Kisi. Tapi yang hairan, polis sendiri pun tak tahu bunyi ketukan tu datang dari mana. Naik atas, cuba dengar, macam bunyi dia dari bawah. Turun bawah, bunyi dia macam dari atas. Naik atas macam dari sebelah, kiri atau kanan. Dan akhirnya, salah seorang daripada anggota polis mengatakan, Encik Arifin, I think the noise is coming from your house. Hey, cannot be lah. How can I complain about myself? Mr. Arifin, you try to listen carefully. Polis tu menyuruh saya, Kisi. Suruh saya dengar dengan teliti. Kisi, bila saya dengar, waktu tu selalu dalam bilik. Jadi saya dengar macam ada orang atas, orang tepi, kiri, bawah yang ketuk. Bila saya berada depan pintu sedang berdiri berbual dengan polis, saya beri perhatian. Bunyi itu datang sebenarnya seperti dalam rumah saya. Cannot be lah. There's no one inside, no? Kata Encik Arifin. Dalam rumah aku tak ada orang. Aku dengan isteri. Anak aku seorang. Itu pun NS. Polis tu berdiam. We will try to help you, Mr. Arifin. But I think it's coming from your house. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada pegawai polis. Mereka pun beredar daripada depan pintu. Isteri saya bersama dengan saya. Kami berdiri dekat ruang tamu, duduk dekat sofa. Bang, saya pun macam dengar, bang. Bila dalam bilik tak dengar sangat. Bila dekat luar ni dengar macam datang dari rumah kita, bang. Beringat Mr. Jam 12. Akhirnya, kata Cik Nur Arifin, saya mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan tradisional untuk tengok rumah saya ni. Kisi nak tahu tak? Mengikut pakar tersebut, setelah dia periksa, saya sebelum ni ada kutip almari. Almari ni masih cantik, Kisi. Dibuang dekat kolong blok rumah saya. Balik kerja, saya nampak almari. Masih baru ni. Masih boleh pakai ni. Saya buka pintu, tengok pintu dia okey. Cerminnya tak pecah. Siapalah bangang pergi buang almari ni. Cantik ni. Saya pun duduk dekat bawah blok sebab takut orang ambil almari tu. Saya telefon kawan saya yang tinggal blok sebelah. Kebetulan dia pun ada rumah. Dia turun bawah. Dia dengan saya sama-sama Kisi angkat almari,
bawa naik ke rumah saya. Almari itu saya letakkan dalam bilik anak bujang saya yang jarang ada rumah sebab dia menjalani perkhidmatan negara. Pakar tu kata, almari ini dalam ada penghuni tau. Saya terdiam. Ini awak beli ke? Saya geling kepala Kisi. Mana awak dapat? Siapa kasih? Sebenarnya almari ni saya jumpa dekat bawah kolong blok rumah. Saya tengok almari ni masih cantik. Sebab tu saya bawa ni atas. Awak dah bawa puaka masuk rumah. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Pendengar Misteri Jam 12. Sekarang ni, almari ni punca gangguan dalam rumah. Bunyi ketukan tu datang daripada dalam almari ni. Pakar tu kata, ada baiknya awak buang almari ni. Dalam tu ada pakaian anak-anak saya. Maaf, dalam tu ada pakaian anak saya. Saya dengan isteri keluarkan barang semua letak atas katil. Kisi, saya telefon kawan. Dia datang ke rumah saya. Angkat almari tu, buang balik dekat bawah. Kawan saya tanya, kenapa kau nak buang almari ni? Kata masih elok. Panjang ceritalah. Kisi memang benar. Setelah saya humban almari yang saya jumpa, bayangkan Kisi, bunyi ketukan tidak lagi kedengaran dalam rumah saya. Jadi saudara, kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah. Ini merupakan pengalaman selanjutnya. Bagaimana saudara? Siapa di antara kita suka tengok cermin waktu malam? Kalau cakap suka tu bukan satu tabiat, tetapi lebih tepat lagi kalau mungkin balik kerja malam, lepas mandi, mesti duduk depan cermin, betulkan rambut lah mungkin, nak keringkan rambut lah, nak buka makeup gunakan cermin. Jadi siapa di antara anda suka melakukan hal berkenaan? Jadi kalau anda sudah bersedia, inilah kisah berkenaan dengan cermin. Ini pengalaman yang diceritakan berlaku, datangnya daripada teman kita yang mendengar rancangan MJ12. Saya rasa pada saat ini beliau adalah pendengar dari mana kejap Okey, ini adalah satu kisah yang terjadi daripada Yunita. Katanya, ataupun Kisi boleh panggil saya Yunita, saya adalah pendengar MJ12 berasal dari Selangor. Jadi inilah kisahnya dalam Misteri Jam 12. Baik saudara, pendengar kita dari Selangor berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 Ria 897 FM Media Corp. Terima kasih pada pendengar-pendengar khususnya yang sedang mendengar di luar Singapura. Ya, ramai sedang mendengar sekarang ini. Dan kiriman dari Nita. Mak saya selalu pesan, kalau waktu malam jangan suka tengok cermin. Waktu malam jangan suka tengok cermin. Tapi ada kalanya saya ni agak degil sedikit Kisi. Tidak mungkin mendengar kata-kata mak saya. Dan saya ni waktu itu ketika kejadian ini berlaku, saya menetap di Selangor. Selangor ni bukan rumah mak. Mak saya orang Melaka. Saya bekerja di Selangor dan menetap di sana dekat dengan kawasan iaitu Taman Desa Utama di Selangor. Bila tinggal sendiri, kadang-kadang apa yang diajar oleh mak kita lupa. Antara perkara, kalau tidur malam, jangan biarkan rumah tu gelap. Setidak-tidaknya nyalakanlah satu lampu di bahagian rumah. Lampu dapur ke, lampu ruang tamu. Saya ni menyewa sebuah apartmen. Apartmen ni cuma mempunyai satu bilik saja. Satu ruang tamu, satu bilik, dapur yang kecil, sesuai untuk saya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, saya ni dah masuk tidur, tutup pintu bilik. Saya tidur, semua gelap. Cuma dalam bilik tu
lampu yang akan saya nyalakan adalah lampu kecil di tepi katil. Lazimnya lampu tu saya gunakan untuk membaca kisi. Saya ni gemar membaca buku waktu malam. Baca novel, majalah. Jadi bila saya membaca novel, lampu kecil tu akan saya hidupkan. Kadang-kadang saya baca ni sampai saya terlelap. Jadi lampu tu menjadi teman saya. Antara nasihat mak juga, malam-malam hari, elakkan daripada tengok cermin terlampau kerap dan terlampau lama. Kalau tengok cermin sekejap, okey. Tapi kalau duduk depan, menghadap cermin, meratap pada cermin, tengok, itu satu perkara yang tidak digalakkan pada waktu malam. Jadi saya ni dah duduk seorang diri, tak indahkan nasihat mak. Saya kerja, selepas habis kerja, biasalah kisi, kerja dalam bahagian retail. Tutup kedai pukul 10. Kemas ni, balik sampai rumah dah nak dekat 12.30 malam kisi. Nak dekat 12.30 malam, ambil tuala, mandi, dah 12.30 malam. Saya ni kalau mandi, saya mesti nak basahkan rambut. Tak boleh kisi, rimas. Yelah, satu hari kisi, kerja, retail, pakai tudung, pakai hijab tutup rambut. Ya, mesti rambut tu akan bau, terperap gitu lama. Jadi saya akan bersihkan rambut saya. Jadi bila dah bersihkan rambut nak kena kering. Ada kalanya saya lap menggunakan tuala, ada kalanya saya gunakan hair dryer. Duduk depan cermin, rambut. Itu adalah rutin saya hampir setiap hari. Rambut saya ni panjang dan tebal, memakan masa. Jadi duduk depan cermin lama kisi. Sampaikan pada satu malam, pendengar Ria 897 FM, saya sedang duduk depan cermin. Waktu tu saya ingat lagi, tengah keringkan rambut menggunakan tuala. Saya tak gunakan hair dryer, sebab ada kalanya saya gunakan hair dryer ketika saya nak cepat. Tapi kalau saya ada masa, macam dah balik kerja ni, saya akan gunakan tuala, lap perlahan-lahan, lap. Sebab terlampau kerap gunakan hair dryer pun tak bagus untuk rambut. Sebab itulah saya kerap duduk depan cermin lama kisi. Tengah lap rambut, sambil tu saya menyanyi kisi. Pendengar Ria 897, anda bayangkan beliau cuba gambarkan pada kita semua. Kata Nita, beliau duduk depan cermin, dekat bangku tengah duduk. Jadi bila tengah keringkan rambut, dia akan sengetkan. Misal kata miringkan kepalanya sebelah kanan. Rambutnya akan mengurai sebelah kanan. Tengah tengok cermin sambil lap, pakai tuala tu dia lap. Lap atas, lap bawah sampai ujung, lap, tarik lagi rambut, lap lagi. Kepala tengah miring ni. Jadi antara pipi kiri dengan bahu kiri ada gap. Casey, saya nampak Casey dekat celah daripada cermin, refleksi cermin, antara tu ada kepala orang menjenguk dalam hanya 1-2 saat, Casey. Saya tengah lap ni, tengok cermin lap. Kepala tu keluar, menjenguk saya, tengok, senyum. Lepas tu saya terpekik. Saya toleh belakang, hilang, tak nampak apa-apa, Casey. Bayangkan, beliau tengah lap, tiba-tiba keluar kepala, terpekik. Dengan segera saya toleh ke belakang, saya tengok kiri, tengok kanan, dalam keadaan ketakutan. Lalu saya tak keringkan rambut saya. Saya bangun daripada bangku, berjalan menuju ke arah katil, duduk dekat atas katil, dalam keadaan ketakutan. Casey, walaupun hanya sekali gangguan berlaku, saya masih ingat lagi. Jangan lupa pesanan orang tua. Mak saya pun pernah pesan, jangan tengok cermin terlampau lama waktu malam. Chan, Chan dari mana, Chan? Hello Chan. Dari Johor, Chan. Chan ada kisah seram, misteri tentang apa ni? Silakan. Apa dia? Anda kerja di Singapura. Dan ini
lah. Chan, suara anda kurang jelas. Boleh jauhkan mulut daripada telefon tu tak? Okey. Terlampau dekat sangat, berangin ni dengar. Okey Chan, silakan. Silakan Chan. Boleh dengar? Boleh, jelas. Jelas di satu store di Singapura, ada di dapur tu lah. Ada 2 dapur, satu di depan, satu di belakang. Ada apa? Di dapur. Oh, guard post. Anda bertugas di Singapura sebagai pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan. Jadi ada satu di depan Satu bangunan, satu di belakang. di belakang bangunan. Silakan. Belakang bangunan. Yang belakang bangunan tu banyak kawan-kawan yang cakap itu berhantu lah. Apa yang yang berlaku? jaga di belakang tu, kalau dia tertidur, dia akan termasuk dalam store tau. Oh, dialihkan Dia dialihkan kalau siapa tertidur di pos belakang tu, dia akan dimasuk ke dalam store. Habis kena tunggu besok pagi orang sampai baru boleh buka, dia keluarkan. Oh, memang terkunci terperangkap sampai pagi lah tu. Tapi pegawai keselamatan tu dia jaga di kawasan luar saja kan, bukan di dalam store kan. Tapi dia boleh termasuk dalam lah. Itu yang pelik tu. Ya, anda sendiri pernah kena atau dengar cerita saja? Memang saya jaga store itulah. Oh, anda jagalah. Tapi saya bukan pegawai keselamatan. Saya yang tukang buka store tu. Buka store tu. Jadi pagi-pagi tu orang mesti anda buka, mesti ada orang kat dalam lah. Itu rasa dia malam dia tidur lah belakang. Ya, itulah. Kerja jangan tidur. Tidur kan kena angkat lagi. Kena angkat. Jadi terima kasih Chan. Ya, sama-sama. Itu dia teman kita dari seberang bertugas di Singapura. Jadi moral of story, kalau tidur, salah. Kalau bertugas, jangan tidur. Faham-faham je lah. Baik saudara, kisah yang ingin saya kongsi sama berikut ini datang daripada Puan Ramlah. Beliau mengetengahkan satu peristiwa yang beliau pernah alami. Ini ketika Hungry Ghost Festival ataupun Bulan Hantu. Ini di mana sambutan yang dilakukan oleh mereka yang berbangsa Cina. Katanya di sini Hungry Ghost Festival adalah satu perkara yang telah pun membuat saya terfikir tentang satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya. Bila berlakunya Hungry Ghost Festival, ada juga waktu-waktu yang mana mereka akan membakar kertas dan macam-macam lagi yang dilakukan lah. Yang paling ketara sangat-sangat apabila kita tengok dekat tepi-tepi jalan, kawasan pejalan kaki akan dipacak lilin, diletakkan buah oren, diletakkan makanan seperti kek dan sebagainya. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang biasa di Singapura. Kita ni hidup sebagai masyarakat yang berbilang kaum, sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Sampaikan Casey, satu ketika tu saya ni sedang katanya Kak Ramlah dah sampai di kolong blok rumah saya. Jadi dekat letterbox, saya sedang nak buka peti surat rumah, nak ambil surat. Saya terpandang dekat kawasan pejalan kaki, ada dibakar joystick. Ada juga diletakkan buah-buahan dan juga makanan yang disajikan pada waktu itu. Jadi selepas, katanya di sini, selepas lift turun dekat tingkat 1, saya masuk tekan tingkat 11 rumah saya. Lift naik atas, saya pun menjenguk lah. Bila keluar daripada lift, saya jalan menuju ke arah tepi tu, tepi tembok, menjenguk daripada atas ke bawah. Alangkah terperanjatnya Casey, saya mungkin rasa katanya Kak Ramlah mungkin dia silap, mungkin tidak. Sebab bila saya datang tadi, balik rumah tadi, katanya Kak Ramlah, dekat kawasan rumah saya, khususnya di tepi pejalan-pejalan kaki, memang tak nampak orang pun. Langsung tak ada orang, saya seorang saja yang berada pada waktu itu. Jadi saya tengok depan, kiri, kanan, belakang, semua dicucuk dengan joystick. Ada tumpuk 1, tumpuk 2, tumpuk 3. Ada yang letak buah-buahan, ada yang letak gula-gula, ada yang letak kuih dan sebagainya. Bila naik atas sampai tingkat 11, keluar dari lift menuju ke arah koridor rumah, saya sempat jenguk ke bawah daripada atas. Alangkah terperanjatnya, hampir ke semua tempat-tempat yang ada joystick yang dibakar, yang ada makanan, yang ada minuman, pada
Waktu itu dipenuhi dengan orang-orang yang sedang menyangkung dan sedang menikmati jamuan-jamuan yang disajikan di atas tempat pejalan kaki. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kak Ramlah katanya bila jenguk dia nampak dekat satu kawasan yang ada joystick lah, ada makanan, dekat situ ada satu yang sedang menyangkung. Jadi dari atas tu beliau bayangkan situasinya, ramai sangat orang sedang menyangkung dalam masa yang sama. Dalam hati Kak Norma, awal tadi aku balik, aku jalan dekat kawasan-kawasan yang mana ada tempat banyak lah yang dibakar lain, yang itu, yang ini. Seorang pun aku tak nampak. Bila kakak sampai tingkat 11, niat di hati cuma nak jenguk. Bila jenguk, ternampak kawasan tu penuh dengan orang menyangkung, mungkin sedang makan sajian disajikan. Kakak dah tak boleh fikir dengan tenang. Bila balik waktu itu dan ternampak tumpuk-tumpuk mana mereka letakkan joystick dan makanan, teringat tentang kejadian malam semalam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kisah berikut ini datang daripada seorang lagi pendengar. Yang ini tapi ini di seberang tambak. Katanya daripada Zulfadli. Kata beliau, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya nak kongsi pengalaman yang ringkas. Dan ini adalah kisah yang nak diceritakan oleh Zulfadli. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal. Sememangnya saya dah tahan nak buang air kecil sejak awal tadi. Tahan sampai satu tahap dah tak boleh tahan. Naik motosikal dengan laluan jalan tu yang tidak betul, setiap kali berjalan, kalau termasuk dekat lekuk tu, terasa nak terkucil, semakin menjadi-jadi nampaknya, kata Zulfadli. Lalu saya hentikan motosikal saya di tepi jalan. Saya pun carilah kisi dekat semak mana ni yang boleh saya lepaskan hajat kecil saya, kata Zulfadli. Dalam pada masa yang sama, waktu nak terkucil tu tak pernah terfikir pun yang saya ni dekat kawasan Semak Samun, dekat celah-celah pokok, saya pun lepaskan hajat kecil saya pada sebatang pohon. Dikelilingi dengan semak samun, dengan lalang yang begitu tinggi. Waktu malam, sekitar jam 10 lebih malam, dalam perjalanan nak pulang ke rumah saya setelah saya lepak dengan kawan-kawan saya, ataupun setelah beliau ni duduklah minum kopi ke minum teh, berborak-borak dengan teman-teman. Jadi kata Zulfadli, saya pergi gerak pohon ni, saya pun lepaskan hajat kecil. Dah habis semua, dah selesai kancing seluar saya toleh ke belakang nak jalan. Tiba-tiba bulu tengkuk saya meremang. Bulu tengkuk, bulu tangan, bulu rumah tangan kiri kanan saya meremang serentak. Jadi menjadi kebiasaan, bila tu perkara itu berlaku, katanya di sini, saya pun toleh belakang. Bila toleh belakang, saya nampak pokok ni terus menjadi seram. Dalam hati, kenapalah aku pergi pancut dekat sini? Pendengar Ria 897. Kata Zulfadli, saya pun sambil berjalan, mulut ni komat kamit membaca surah Al-Fatihah. Naik motosikal, tunggang motosikal sampai balik ke rumah. Sampai rumah, keluarga saya semua dah tidur. Saya pun masuk ke dalam bilik, baring atas katil sambil bermain dengan handphone saya. Tiba-tiba bila dah tidur, setengah jalan saya rasa sakit mula datang. Saya mula dapat rasa kesakitan pada bahagian anu saya, Kisi. Aduh. Alangkah terperanjatnya apabila saya cuba periksa apa yang berlaku, Kisi. Mohon maaf kalau ia ni tidak begitu baik gambaran saya. Saya mohon maaf. Tetapi Kisi,
Seluruh kaki saya, kiri dengan kanan, kawasan peha dan anu saya warna merah padam. Peha saya menjadi bengkak, membesar dan terus membesar. Saya tak ada pilihan. Saya ketuk pintu bilik bapa saya dengan mak. Saya tunjukkan peha saya yang merah. Mereka terperanjat. Cuba buat macam-macam benda. Letak air, lap dengan air, letak dengan air garam. Jadi katanya tidak ada apa-apa yang mampu meredakan keadaan saya. Sampaikan abah saya bertanya soalan kepada saya. Apa dah jadi ni? Kau buat apa tadi? Saya pun cakap, tadi tak tahan. Saya buang air kecil dekat sebatang pohon. Astaghfirullahalazim. Saya dimarahi oleh abah saya, Kisi. Baru tahu punca sebenar dan baru tahu cara macam mana nak merawat. Abah saya pun cuba membaca dan sambil itu mengambil daun sirih. Daun sirih dibakarkan sedikit, kemudian diletakkan air, ditekap-tekap bahagian-bahagian kaki saya ni, peha saya. Saya rasa panas dan bahang sangat. Saya terpekik. Dan dilakukan berkali-kali. Masih lagi tak jalan. Akhirnya abah saya suruh saya ikut dia. Naik kereta, tunjuk dekat mana yang saya buat hal itu. Pergi dengan abah. Kami berdua. Saya masih bengkak, sakit, nak jalan pun susah, terpaksa Kisi keluar rumah. Sampai dekat tempat yang saya tahu, yang saya telah pun lepaskan hajat, pergi sana. Abah saya suruh saya pergi dekat pokok dan mohon maaf kerana tersalah melepaskan hajat. Casey, kawasan tu banyak lalang. Kawasan tu semak samun, banyak juga pokok-pokok yang lain. Tapi waktu kami berdiri, pokok yang depan kami saja yang dapat rasakan seolah-olah ia bergerak seperti ditiup angin yang begitu kencang pada malam itu. Walhal pokok lain semua bergerak, ada angin, tapi tidak sekuat gerakan pokok ini. Saya pun mohon maaf. Datuk, Nini. Tolong maafkan saya. Saya tak sengaja nak kencing kat sini. Sakit. Tolonglah. Saya tak sengaja. Pendengar Misteri Jam 12. Setelah itu, serta-merta kesakitan pada kaki saya dapat saya rasakan berkurangan sedikit. Keesokan harinya, abah saya bawa saya jumpa dengan seorang pakar perubatan. Memberitahu apa yang berlaku dan apa yang telah pun kami lakukan. Saya dengan abah dimarah. Katanya begini, yang kau dua orang pergi dekat pokok tu, minta maaf dengan dia. Apa cerita? Diorang tu lebih suka, lebih berleluasa kalau manusia datang minta maaf. Tidakkah korang tahu yang kita ni lebih mulia dari dia? Korang telah pun memartabatkan dia. Lain kali kalau berlaku hal macam ni, jangan ikut kata dia. Dia memang nak kau datang sana. Sujud kalau boleh. Lepas ni siaplah nanti benda-benda lain berlaku. Abah saya terdiam. Saya pun terdiam. Dan abah saya tanya, tapi malam tu, aku dah tak tahu nak buat apa lagi. Anak aku makin bengkak kaki dia. Makin sakit. Yelah, aku faham keadaan kau. Tapi harap kau belajar dari sini.
Jangan pergi balik tempat tu minta maaf. Nanti lepas ni apa? Ayam seko? Minta tu minta ni kau nak kasih? Akhirnya berubat secara yang dibolehkan adalah bacaan-bacaan tertentu menggunakan jenis-jenis bunga herba untuk melegakan keadaan. Tapi saya bersyukur keadaan saya tidak terlampau darurat sangat. Dan saya sejak malam itu, kata Zulfadli, tidak sesekali, kalau macam mana punya tak tahan pun, saya tak akanlah pergi dekat tepi pokok. Terima kasih dan selamat tengah malam. Daripada Abdillah berkongsi peristiwa yang menakutkan. Kata Abdillah, saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya yang menyeramkan, dan ini berlaku di salah sebuah perhentian bas dekat dengan Mandai Road. Kisi, tempoh hari saya ni sebenarnya telah pun pergi bersiar-siar dengan tunang saya dalam kenderaan. Dan kami adventure di waktu malam, bukanlah adventure pergi tanah perkuburan. Memang kami tak berani. Tetapi telah pun pergi ke jalan-jalan yang kami rasakan pernah diketengahkan ataupun pernah diceritakan. Antaranya kami telah pun pergi lalulah dekat kawasan Old Tampines Road. Ada juga kami telah pun pergi ke Old Upper Thomson Road dan juga ke Mandai Road. Bila berada di Mandai Road, waktu itu sekitar 3 lebih pagi. Saya dengan tunang, saya memandu, tunang berada di sebelah. Bila dah sampai dekat Mandai, tunang saya pun dah mengantuk, dia pun dah lelapkan mata, dah tertidur di tempat duduk depan kenderaan. Saya pandu dengan perlahan-lahan. Dan apabila saya ternampak, ada seseorang lah sedang duduk di perhentian bas, seolah-olah orang tu sedang tunggu bas. Jadi saya pun hairan. Apa saya buat? Saya pandu dekat dengan perhentian bas, saya berhenti sebelah depan. Kemudian berhentikan kenderaan saya konon-konon action lah, keluar dari kenderaan. Tunang sedang nyenyak tidur. Kata beliau ni, Abdillah ni, saya pun keluarkan sebatang rokok dan hisap rokok di luar kenderaan. Bila saya hisap rokok, selepas saya hidupkan sebatang rokok, saya konon-konon action toleh ke belakang. Bila toleh, masih nampak wanita yang sama sedang duduk dan tunggu bas. Jadi saya tengok, perhatikan dari jauh, Kisi. Bila saya perhatikan dia lama-lama, dia pun tak bergerak, Kisi. Malah dia duduk setempat, tidak kiri, tidak kanan. Dia duduk hanya memandang ke hadapan. Jadi saya pun, tak apalah, mungkin betul-betul dia duduk situ ambil angin ke, saya tak nak fikir bukan-bukan. Saya pun habis isap rokok, saya campak rokok saya kemudian masuk balik ke dalam kenderaan. Kemudian terlupa. Kotak rokok saya letakkan atas kenderaan dengan lighter. Saya keluar balik. Bila saya keluar balik, saya nak ambil kotak rokok, saya toleh belakang. Wanita yang tadi duduk dekat bus stop Kisi kini berada dekat tempat bumbung bus stop ataupun bumbung perhentian bas. Sedang duduk sambil hayunkan kakinya. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya masuk balik dan ambil rokok dengan lighter saya, hidupkan enjin, berlalu pergi dari kawasan itu. Saya bersyukur tunang saya nyenyak tidur. Kalau dia nampak, habis lagi terpekik-pekik dia dibuatnya, menyusahkan saya nanti. Itulah pengalaman peristiwa, dan saya sampai sekarang tak beritahu dia sebab saya tak nak takut bila saya ajak dia keluar malam bersama dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Abdillah, Woodlands. Misteri Jaduala.
Pendengar Ria 897. Kiriman berikut ini datang daripada seorang yang dikatakan setiap kali kalau datang hujan beserta guru, beliau akan takut duduk di rumah sendiri. Sebabnya, setiap kali kalau datang hujan berserta guru, kalau hujan tak kisah. Tapi kalau datang hujan dengan bunyi guru, dia takut. Sebab akan menjelma kakak cantik dalam rumahnya. Kalau hari hujan, nak pada waktu malam. Kakak kalau bangun kerana hujan, kakak akan duduk dekat katil untuk seketika sebelum keluar daripada bilik untuk tutup tingkap dapur dan sebagainya. Kalau tengah duduk dekat atas katil, tiba-tiba mendengar Ria 897 FM. Terdengar bunyi peti ataupun ternampak sambaran peti dan juga bunyi guruh. Kakak takkan keluar, Casey. Takkan keluar daripada bilik. Itulah yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Ya Allah, bunyi guru. Ya Allah, Casey. Ini adalah pengalaman yang kakak alami setelah kakak berpisah dengan suami. Sebab mak mertua kakak memang tak suka dengan kakak pada waktu itu. Mungkin kerana cinta, kami mendirikan rumah tangga, menolak tepi segala-galanya. Tapi mak mentua tetap tidak suka dengan kakak. Akhirnya kami berpisah. Bila dah berpisah, tak kisah. Dia tetap nak menyusahkan hidup kakak, Casey. Kakak tinggal rumah sewa. Sebuah rumah kakak sewa. Rumah ni satu bilik, satu bilik, satu hall. Tidak ada orang tinggal dengan kakak. Hanya kakak seorang yang duduk dalam rumah ni. Jadi kalau datang bunyi hujan turun, waktu malam tengah tidur, kakak akan duduk. Sekiranya tengah duduk, masuk 5 minit, tiba-tiba terdengar bunyi guruh. Kakak takkan keluar daripada bilik. Selepas bunyi guruh tu, kakak dah agak pasti akan dengar bermacam-macam bunyi dekat ruang tamu rumah kakak. Pernah sekali ketika kejadian ini berlaku, kakak tak tahu. Keluar daripada bilik, tutup tingkap dapur, nak masuk dekat ruang tamu, nampak kisi ada perempuan rambut panjang tengah duduk atas kerusi. Casey nak masuk dalam bilik kakak, punyalah takut Casey. Dah lah hujan, bunyi guruh, kakak sorang-sorang dalam rumah. Kemudian kakak mendapatkan bantuan daripada seseorang. Seseorang tu datang ke rumah, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dia kesan. Dan kebetulan salah seorang daripada pelanggan yang dia pernah tolong agak serupa bila kakak menceritakan malam yang berlakunya kejadian yang menakutkan itu. Dia katakan sebelum ini pun dia ada seorang pelanggan yang mana pada hari hujan dalam rumah tu akan kehadiran makhluk Pontianak. Cerita dia sama macam cerita kakak. Jadi oleh kerana itulah dia memberi nasihat. Dia hanya boleh menghalau benda tu ketika hari hujan. Sihir yang dihantar oleh mak mertua, bekas mak mertua ni jahat, Casey. Kalau dia hantar macam tu untuk datang rumah kakak, duduk dekat rumah kakak, pakar kalau datang, pakar, oh rumah awak ni
kemungkinan dalam rumah awak ni ada gangguan. Saya boleh rasa, saya boleh kesan. Sebabnya dia hantar benda tu duduk dekat dalam. Tapi masalahnya sekarang, dia bila hantar, benda tu hanya datang, akan menjelma. Ini adalah seolah-olah macam password. Dia akan menjelma mengganggu kakak bila hujan beserta guruh. Sekarang ni macam mana pakar yang nak merawat dan menghalau benda tu tahu hari tu hari hujan, hari tu guruh. Susah Casey. Jadi inilah masalah yang kakak alami. Duduk dekat rumah, hari biasa, tak hujan, waktu petang, malam, tak kisah. Tak meremang pun bulu rumah. Tapi bila datang hari hujan, kakak kena ganggu teruk-teruk Casey. Kakak dah pandai. Bila tengah duduk dekat ruang tamu, tengok TV, tiba-tiba bunyi guruh. Kakak cepat-cepat Casey. Tutup TV, masuk dalam bilik, tutup pintu. Kadang-kadang dalam bilik dah standby dah. Dah standby air untuk minum. Tapi kalau nak terkucil, terpaksalah kakak tahan sampai ke pagi. Casey, ada kalanya kakak tengah tidur dalam bilik, hujan beserta guruh waktu malam. Hei, aku tak kacang kau lah. Pergilah dari sini. Pergilah. Aku tak kacang kau. Akhirnya, katanya kakak di sini, kakak pun buat perjanjian dengan pakar. Kita duduk berbincang bagaimana masalah ni dapat kakak tangani. Jadi, kami menggunakan kaedah teknologi. Nak tak nak, katanya kakak. Bayangkan katanya di sini, kakak dengan pakar mengelungsuri internet, masuk laman web Jabatan Kaji Cuaca Singapura, yang mana mereka boleh memberitahu hari bila hujan. Tapi guruh tak pasti. Cuma dia kata hujan dan sebagainya. Jadi bila tengok waktu-waktu yang dikatakan hujan, pakar tu akan datang rumah kakak. Kakak izinkan dia duduk dalam rumah kakak, tapi kakak tak ada rumah. Misal kata, kalau dikatakan hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, 3 hari itulah antara tu akan hujan, pakar tu akan datang pada waktu pagi. Kakak akan serahkan kunci dan kemudian kakak akan tidur di rumah pakar tu dengan isterinya. Jadi Casey, kata pakar tu bila dia berbuat demikian, kebetulan Casey, perancangan kami terkena tepat pada waktunya. Hujan beserta guruh. Pakar dalam rumah, dekat ruang tamu sedang duduk. Dia dengar Casey, bunyi sirit-sirit kaki. Datangnya daripada bahagian dapur rumah kakak. Pakar tu duduk dekat kerusi sambil katanya membaca Yasin pada malam berkenaan. Sedang dia baca Yasin, dia dapat rasakan benda tu datang dekat dan berada di sebelah dia. Sambil dia baca, dia tak buka mata. Dia tutup, pejam matanya, membaca Yasin. Baca terus, sampaikan dia dapat rasakan meremang. Ada kalanya manusia kalau rasa meremang terlampau sangat, rasa takut, dia akan berhenti buat daripada apa yang dia lakukan. Jadi benda ni nak menakut-nakutkan pakar perubatan yang membantu kakak. Sama sekali pakar tu tidak gentar. Sedang dia baca lagi, tiba-tiba pakar tu kata, saya boleh bau.
Kalau bau busuk bertukar wangi, tak kisah. Tapi masalahnya bila bau wangi bertukar busuk, ini yang masalah. Dia terus membaca dan membaca dan membaca dan dapat rasakan kehadiran entiti berkenaan. Selepas itu dia bangun dan menggunakan penyembuh. Di mana dalam penyembuh, botol penyembuh tu dia dah masukkan air bacaan Yasin tadi tu yang dia baca sendiri, baru dia sembuh. 4 penjuru setiap ruang dalam rumah. Dekat dapur 4 penjuru, ruang tamu 4 penjuru, bilik tidur 4 penjuru. Kecuali dalam tandas. Akhirnya benda tu lari masuk dalam tandas rumah kakak. Dalam tandas ni kata pakar agak susah sedikit. Yalah kalau nak menghalau, tak boleh baca-baca sembarangan. Jadi pakar ini telah pun memberitahu teknik yang dia gunakan adalah melaungkan azan. Azan yang dilaungkan tak boleh dalam tandas. Pakar ini mengatakan dia berdiri dekat luar tandas, menghadap ke arah kiblat, kemudian jari telunjuk bila dia azan tunjuk dalam tandas. Sambil tu dia mengazan. Dia dapat dengar bunyi dalam tandas. Sampaikan botol syampu kakak boleh jatuh kisi. Alhamdulillah, setelah berbuat demikian dengan bantuan pakar yang benar-benar nak bantu kakak, apa jua yang dihantar oleh mak dah tak datang lagi dah. Tapi tetap rasa fobia. Setiap kali bila hujan turun, bunyi guruh, kakak akan takut sangat-sangat kalau teringat kembali perkara yang menghantui kakak. Okey. Saya akan bacakan kisah pada malam ini. Ini kiriman daripada Muhammad Azlan, berkongsi pengalaman beliau. Selamat tengah malam, Casey. Juga para pendengar misteri jam 12. Oh, ini dah pernah saya baca, mohon maaf. Salah email. Ini kiriman daripada Fifi. Fifi kata, Abang Casey, saya Fifi, saya pendengar setia misteri jam 12. Sejak mula Abang Casey bekerja mengendalikan misteri jam 12 sampai sekarang saya mendengar rancangan ini. Terima kasih Fifi. Fifi nak ketengahkan satu peristiwa yang mana waktu tu Fifi hamil anak yang pertama. Juga Fifi ni dah dikatakan peminat nombor 1 misteri jam 12. Dalam keadaan hamil, tahukah Casey, saya mendengar rancangan MJ12 secara sembunyi-sembunyi. Suami dah marah, mak saya pun turut marah kerana tangkap saya mendengar rancangan misteri jam 12. Saya rasa saya ni mempunyai masalah pada waktu itu. Yalah, ada orang hamil, dia nak makan tu, nak makan ni. Saya pula Casey nak dengar MJ12. Mujurlah di YouTube pada waktu itu ada macam-macam kisah misteri jam 12 yang dirakamkan dan dimuat naikkan di laman YouTube. Pagi, petang, malam saya akan dengar live. Pagi dan petang saya akan dengar melalui saluran YouTube. Bila saya saya ni diketahui oleh suami dengan ibu saya, kena marah ke si? Katanya ini adalah pantang larang orang kita. Jangan dengar benda-benda tahyul macam ni. Kau tu hamil anak pertama. Dalam hati nak ketawa. Dia cakap saya ni dengar benda-benda tahyul cerita hantu. Saya dengar je bukan percaya. Yang dia tu lagi teruk. Dalam hati saya berkata, cakap jangan dengar benda-benda tahyul. Tapi dia tak kasih saya dengar, apa sebabnya? Sebab tahyul juga. Kepercayaan orang Melayu, mendengar kisah seram konon akan, yalah, anak dalam kandungan tu takut nanti terkejut ke, terencat ke. Saya tidak indahkan. Jadi saya ni bila suami tidak ada di rumah, saya boleh mendengar lah. Mendengar tapi tak boleh kasih ibu saya nampak. Ibu saya ni pun waktu malam akan masuk bilik, dia akan periksa. Saya akan sumbat satu earpiece dekat telinga sebelah kiri. Jadi bila ibu tengok dari pintu, nampak macam saya tengah tidur, telinga tak sumbat apa-apa padahal sedang mendengar rancangan MJ12.
Jadi pada waktu tu, saya ni sumbatlah earphone dekat telinga. Sampaikan saya terlelap Casey. Tertidur. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Bila saya tertidur, misteri jam 12 masih lagi berkumandang. Jadi ingat, telinga sebelah kiri disumbat earpiece, sebelah kanan tu bebas, tak ada benda. Dan saya mula-mula dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Saya buka mata, saya tengok dekat pintu bilik tutup. Bilik saya tak ada orang. Tapi saya dengar orang panggil saya. Misal kata nama yang digunakan Fifi, terdengar seperti Fifi. Kebetulan Casey, saya terbangun. Dalam hati tertanya, betul ke tadi aku macam dengar orang panggil nama aku ni? Mungkin tidaklah. Kali kedua bila dengar suara halus tu memanggil nama saya, baru rasa takut dan terperanjat. Saya cabut earpiece. Tak dengar MJ12 pada malam tu. Malam-malam berikutnya Casey, rupa-rupanya yang panggil tu betul, saya dengar. Tapi dia ada dekat tingkap bilik Casey. Sebab saya tahu dia dekat tingkap bilik, bukan saya nampak. Tidak. Akan tetapi, mak saya. Waktu tu dekat tingkap bilik, ini merupakan keesokan hari lah. Sedang baca sesuatu, sedang buat sesuatu. Kemudian saya tanya pada mak, mak pun beritahu. Mak tanya, Fifi, pernah tak engkau rasa macam semacam tengok dekat tingkap? Mak dah letak langsir. Sebab langsir dalam bilik saya adalah langsir D curtain. Cahaya matahari boleh masuk, boleh nampak luar. Jadi mak saya buka, mak saya kata tak apa, pakai night curtain. Nak tidur malam, tarik langsir night curtain, jadi tak nampak terus. Saya tanya kenapa, dia mati-mati tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu. Katanya satu malam tu bila mak saya masuk tengok saya nak tengok saya dengar misteri jam 12 ataupun tidur. Saya sedang tidur tapi masih sumbat earpiece. Mak saya terperasan dekat tingkap bilik macam ada perempuan sedang menjenguk. Selepas waktu itulah mak saya pergi dekat tingkap bilik. Dia berdiri, katanya dia membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian barulah dia tukar langsir keesokan harinya dan dia turut merasakan kehadiran sesuatu dekat tingkap tu amat dapat dirasakan. Saya tak pasti adakah kerana saya mendengar rancangan ini ataupun memang secara kebetulan. Yang ini dari Rashidi berkongsi pengalaman. Kata Rashidi berkongsi kisah beliau memancing pada hujung minggu lalu di Pulau Ubin. Apa khabar Casey? Kata Rashidi, ni kiriman SMS saya terima. Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Ria kerana malam ini mengadakan rancangan favourite saya, Misteri Jam 12. Terima kasih kembali. Dan Casey tolong ketengahkan peristiwa saya memancing. Nama saya Rashidi. Hujung minggu lalu saya dan juga dua orang sahabat bersama dengan isteri saya telah pun memancing di Pulau Ubin. Kami tanya ada seorang pemandu ni, nama pemandu tu kalau saya masih ingat lah, saya ingat lupa, Ahwat kalau tak silap saya. Dan Mr. Ahwat ni bila saya datang, dia duduk dekat pondok, dia memandulah Ubin Taxi. Jadi saya tanya, boleh bawa tempat pancing tak? Macam tempat sungai-sungai ke? Sebab kami nak cuba pancing ikan sungai kali ini. Jadi dia pun bawa kami, ya, di salah sebuah sungai. Saya tak tahu, lupakan nama yang dikatakan oleh Encik Ahwat ini. Dia pandu, kemudian sampai saja tempat yang dimaksudkan, kami diturunkan. Dia kata van tak boleh masuk dalam. Kalau kami nak tahu, ikut saja ada track yang dah tersedia tu, macam ada bekas orang jalan. Ikut jalan terus dekat situ, nanti akan jumpa tepian sungai. Jadi bila kami turun, dah bayar dia duit tambang, dia sebanyak $10, kata teman kita ni, ya. Bayangkan dah bayar $10. Apa yang berlaku, si Ahwat ni ataupun Mr. Ahwat ni cakap dengan saya, dia kata, be careful lah. Oh, ni ada open and close inverted comma, ni mungkin dialog yang dikatakan oleh Encik Ahwat.
Be careful lah. Sini tempat banyak keras. Kalau lu nampak apa-apa, lu telefon gua. Ini gua main name card. Dia kasih name card Kisi. Name card nombor telefon bimbitnya. Saya tanya buat apa? Kalau malam-malam lu mau balik, lu telefon gua datang. Tapi charge lebih lah. Okey, saya pun ambil name card Encik Ahwat. Dia orang Pulau Ubin, tinggal betul-betul salah sebuah rumah berdekatan dengan jeti Pulau Ubin. Jadi saya, isteri dan 2 orang teman pun masuk, ikut jalan Semak Samun Kisi. Masuk sampai dalam, memang dekat dalam tu penuh dengan spider web. Dan ini maknanya, ya jalan itu dah lama tak dimasuk orang. Sebab tu ada sarang laba-laba. Jadi bila sampai dalam, memang betul ada tepian sungai. Tempat tu agak tidak begitu seronok untuk kita berkelah ataupun katanya camping kat sini lah. Jadi apa nak buat, nak cuba angin baru, nak cuba pancing sungai. Jadi kami pun mulalah pasang khemah dan mula pasang joran dan mula memancing. Wah, ikan yang kami dapat semua baik-baik. Sekejap-sekejap dapat ikan, sekejap-sekejap dapat ikan. Maghrib pun sampai Kisi. Kami sampai sekitar waktu petang, pancing sampai maghrib pun pasanglah lampu suluh. Bila dah maghrib, tiba-tiba isteri saya datang berbisik pada saya. Pula Kisi, kebetulan pada hujung minggu yang lalu, badan isteri saya tak bersih Kisi. Faham-faham ajalah. Jadi Kisi, isteri saya bisik, "Bang, saya rasa tak sedap hati lah bang. Kita balik sudah bang, dah malam, ikan pun dah banyak." Oleh kerana saya ni terpanggil dengan ikan yang senang didapat dan sikap tamak haluba, tak apalah, kejap lagi lah. Ni banyak ikan ni, best ni. Jadi teman-teman saya pun kata, lah. Jadi isteri saya kata, tak apalah, lagi 2-3 ekor Tak, tengoklah macam mana. Saya suruh isteri saya masuk dalam khemah dan lihat. Isteri saya pun masuk dalam khemah. Saya seronok memancing. Pancing punya pancing. Sampai 2 jam lebih, saya lupa isteri saya Kisi. Kemudian baru teringat. Saya kata pada teman saya, korang pancing jap tengok joran aku. Aku nak tengok Lia. Saya buka tent, isteri saya tak ada kat dalam Kisi. Saya tanya teman saya, geng, Lia mana lah? Kau nampak dia tak? Kan dalam tent. Mana ada? Mana Lia ni? Saya suluh kiri kanan tak nampak isteri. Lia! Saya panggil berkali-kali, isteri saya tak menyaut. Saya mula dah rasa takut dan mula meremang bulu rumah. Tiba-tiba, angin secara begitu kuat tiup di kawasan kami yang sedang memancing Kisi. Ya! Berkali-kali saya pekik, isteri saya tak menyaut. Saya mula rasa takut. Teman-teman saya terus henti memancing, cari isteri saya. Pusing cari, tak ada Kisi. Bayangkan para pendengar, tak jumpa-jumpa. Saya sampai naik takut Kisi. Cari isteri saya tak jumpa-jumpa. Kisi, akhirnya kami masuk dalam, terpaksa jalan atas swamp ataupun dekat kawasan Semak Samun yang dibanjiri dengan lumpuh-lumpuh. Terpaksa Kisi. Isteri saya sedang menyangkung depan satu pokok yang ada dipangka dengan cat berwarna kuning. Kisi, saya panggil isteri saya tak menyaut. Saya panggil beberapa kali, isteri saya tak menyaut. Teman saya kata, kau jangan pergi sana. Adalah seorang sahabat saya ni yang mungkin tahu selok-belok tentang hal ini. Dia terus mencari arah kiblat. Kemudian dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Setelah dia habis Kisi, isteri saya yang sedang menyangkung terus jatuh terbaring dekat atas lumpuh. Saya kejar isteri saya sampai terjatuh-jatuh. Saya tarik dan angkat isteri. Terus balik ke khemah. Malam tu juga kami bungkus barang-barang. Tarik joran, semua kami angkat. Kisi nak tahu apa yang berlaku. Saya terus telefon Ahwat. Dia datang Kisi. Datang secepat mungkin. Dan setelah bungkus barang-barang, saya pun nak angkat styrofoam box yang diisi ikan. Bila saya angkat, pada mulanya fikirkan berat. Alangkah terperanjatnya, dalam
Styrofoam box itu kosong, Kisi. Hanya berisi tanah-tanah lumpuh yang entah datang dari mana. Kisi, dipendekkan cerita kata teman kita ini. Ahwat datang. Isteri saya masih pening-pening kepala. Naik van sampai pergi dekat rumah Ahwat. Baik orangnya, Kisi. Beri minum air, kami duduk minum. Kemudian dia ceritakan. Dia tanya, dapat banyak ikan? Kami pun kata, banyak. Tapi ikan hilang. Tengok ni, semua tanah lumpuh. Dia kata, dulu juga ada beberapa pemancing yang pancing ada masalah yang sama. Pancing ikan banyak sampai mereka tak nak balik. Tapi mereka mungkin mata dikaburi. Sebenarnya yang tangkap tu bukan ikan, benda lain. Itulah pengalaman saya hujung minggu lalu, Gisi. Saya betul-betul menyesal. Bila isteri kata dia takut kepala pening, saya tak indahkan. Malah saya fikirkan nak dapat lebih banyak ikan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mas saya Fitri, selamat pagi Fitri. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana ni? Sebulan. Silakan. Okey, tadi saya ceritakan pasal yang buat tadi aplikasi mana tu Ubin kan? Ya, Di saya. Kuala di Bukit Puka Dia tinggal di Kampung Nordin, tak silap saya. di Bukit Puaka Bukit kan? Puaka. Pada beberapa tahun lepas saya pergi OBS saya dah singgah di kuari tu. Kita buat macam perlawanan di situ. Dan sekali tu saya ada ikat tali. Tali tu kita sama-sama ikat betul-betul ketat-ketat lah. Okey. Tapi bila kita lepaskan di bawah laut di bawah kuari tu, dalam kuari tu, dia macam ada itu terbuka sendiri lah. Dan terputus kita pun hairan. Bila kita tarik tu orang mana tali kita tu? Kita semua tanya sama-sama lah. Kita semua ikat betul ikat betul. Kita pun buat bodoh je lah, ingat mungkin longgar ke apa kan. Jadi kita pun naik. Bila malam tu kita terpaksa tak balik, kita kena HQ. Kita tinggal satu tempat ni lah, dekat dengan tepi reservoir Ubin tu. Kita malam di situ. Bila kita malam di situ kan, saya rasa macam lain macam tau. Macam ada rasa macam benda akan ganggu. Jadi kawan saya ni lemah semangat. Malam tu dia pergi buang air dalam hutan. Tiba-tiba ada dia pingsan kat dalam. Dia nampak macam ada budak lari. Mungkin saya rasa itu cerita ada kaitan dengan Kaitan lah. Nampak budak tu dan terus Jadi sebelum ni anda tak tahu lah tentang sejarah Bukit Puaka sebelum saya baca. saya tak tahu. Tadi tu baru saya tahu rupanya ada budak di situ. Malam tu kita semua tak boleh tidur lah. Saya terpaksa angkat dia berjalan dari dalam hutan untuk hantar dia ke headquarters yang OBS lah. Jadi dari situ dia tadi yang tadi buat tadi dia bilang cerita Ubin tu baru saya tahu. Jadi terima kasih Fitri. Sama-sama.